Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya satu dokumen bukti telah diserahkan kepada SPRM, bukti nyata, iaitu berkaitan dengan dana judi yang dikatakan diterima oleh Perikatan Nasional selama mereka dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Seorang lelaki bernama Rashdan, ini seorang ahli perniagaan, bukan calang-calang, telah datang dan menyerahkan sendiri dokumen berkenaan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Kenapa Mahathir mau berkawan pula sama diorang ini kalau betul-betul mereka ini ada terima dana judi? Kan bukankah Mahathir tak suka benda-benda macam begitu? Rashdan serah dokumen berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti kaitan di antara Perikatan Nasional dengan syarikat perjudian kepada SPRM. Ia hanya beberapa hari selepas kerajaan berkata SPRM belum membuka sebarang siasatan berhubung dakwaan itu ekoran daripada kekurangan bukti. Sekarang dah cukup bukti, pasti ada orang yang sedang ketakutan. Muhyiddin Yassin, Hadi Awang pasti sedang ketakutan sekarang. Mereka pun tertanya-tanya pastinya bukti apa yang diberikan itu. Ahli perniagaan bernama Rashdan Yusof itu ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada hari ini dan dilaporkan disoal siasat selama kira-kira 3 jam. Maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu, katanya. Saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu. Itu katanya, seperti yang dipetik oleh Pray Malaysia Today. Rashdan yang sudah berusia 52 tahun, beliau turut menafikan jika beliau ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Maknanya, dia ini hanya mahu memberikan dokumen itu supaya ada kebenaran dinyatakan. Dia tidak mau sokong Mahathir kah, tak mau sokong Anwar kah, tak mau sokong Muhyiddin kah, Hadi Awang kah. Dia tak sokong Perikatan Nasional, tak sokong Pakatan Harapan, tak sokong mana-mana individu lah dalam parti politik. Tapi dia hanya mau serahkan saja dokumen bukti yang dapat membuktikan bahawa betul atau tidak. Pada Disember lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataannya memberikan bayangan bahawa sebahagian dana yang digunakan dalam pilihan raya dalam PRU15 Perikatan Nasional adalah sebahagiannya daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said menerusi jawapan Parlimen berkata SPRM tidak membuka kertas siasatan berkenaan dakwaan itu kerana maklumat yang ada terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkannya. Ia menyebabkan beberapa pemimpin PN dan tu juga cepat serta-merta terus saja menang. Tapi jangan silap, belum selesai, belum ditutup. Sekarang sudah dibuka dengan lebih besar. Masihkah ada lagi pemimpin Perikatan Nasional yang mengecam Anwar, yang mendakwanya sebagai berbohong? Sekarang masih adakah yang berani? Buatlah, pergi saman Anwar, bawa dia pergi mahkamah. Dengan bukti yang ada, berani lagi kah? Pengerusi PN Muhyiddin Yassin pula berkata dia menimbangkan untuk memfailkan saman terhadap Anwar. Go for it, saman Anwar kalau berani. Sekarang sudah ada bukti, masih beranikah saman Anwar? Hanya kerana
kenyataan daripada siapa itu, Azalina Osman, yang belum dibuat kertas siasatan kerana belum ada bukti, terus ingat menang. Yalah, takkan nak saman, takkan nak dakwa, takkan nak ambil tindakan kalau tak ada bukti. Tunggu bukti dulu baru didakwa. Nah, sekarang masih beranikah? Setelah bukti ada sekarang, berani tak? Kita nak tengok Muhyiddin masih lagi kah bersungguh-sungguh untuk mau menyaman Anwar. Sebab kalau Anwar disaman, Anwar mesti gembira punya lah. Terima kasih kerana bawa saya ke mahkamah, katanya. Semesti katanya begitulah. Okey. Anwar bagaimanapun bertegas, dia tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas. Betul lah, Anwar Ibrahim bukan tak bijak, dia sangat bijak. Dia tak akan buat dakwaan itu kalau tak ada asas. Sekarang sudah ada asas, sudah ada bukti. Kita tengok masih lagi berani kah untuk saman Anwar, untuk seret Anwar ke mahkamah. Dan Nadi Suara Rakyat bergema channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Rafizi akhirnya mendapat kejutan daripada ahli MKT UMNO, daripada orang dalam parti kerajaan sendiri. Rafizi dapat kejutan yang sungguh-sungguh tak sangka. Rafizi jadi menteri tak boleh biasa-biasa. Itu kata ahli MKT UMNO. Wow. Tuntutan kepada Rafizi ini bukan calang-calang, bukan alang-alang. Kalau menteri lain boleh jadi menteri biasa-biasa. Kalau Rafizi kena jadi menteri luar biasa. Tak tahulah kenapa pula. Rafizi jadi menteri tak boleh biasa-biasa. Itu kata ahli MKT UMNO. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dilihat tidak melakukan sebarang langkah signifikan untuk meningkatkan ekonomi negara. Itu kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, Muhammad Puan Zarkarshi. Atas sebab itu, katanya, kini timbul spekulasi mengenai rombakan kabinet yang akan berlaku. Wow, adakah Rafizi Ramli akan digugurkan daripada menteri? Adakah beliau akan ditukar portfolio? Rakyat belum nampak langkah signifikan Rafizi buat untuk ekonomi negara. Sekurang-kurangnya polisi baru ekonomi rakyat, kata Puan Zarkarshi. Wah, persoalannya yang paling besar, kalau betul pembayang ini daripada Muhammad Fuad Zarkarshi, iaitu dia kata atas sebab itu, katanya, kini timbul spekulasi mengenai rombakan kabinet yang akan berlaku. Pembayang itu menyatakan bahawa Rafizi Ramli mungkin akan digugurkan sebagai menteri. Selepas digugurkan, mungkin dia dipindahkan kepada portfolio yang lain, ataupun beliau bukan lagi menteri dalam kabinet. Wow. Persoalan pertama. Persoalan kedua, kalau dia digugurkan daripada portfolio sebagai menteri ekonomi, siapa yang layak untuk ganti dia? Siapa yang layak untuk ganti Rafizi? Adakah Muhammad Puan Zarkarshi yang paling layak untuk jadi menteri ekonomi? Sebab dia yang nampak perkara ini. Mungkin Puan Zarkarshi lebih champion, lebih hebat daripada Rafizi sehingga dia boleh ditukar. Ini soalan. Ataupun siapa yang boleh tukar dia? Siapa yang boleh gantikan dia? Katanya lagi itu Muhammad Fuad Zarkarshi lagi, dia kata, apakah Rafizi tiada persiapan untuk jadi menteri? Itu masalahnya bila banyak sangat formula sebelum jadi menteri. Bila jadi menteri tidak boleh biasa-biasa, mesti luar biasa, kata Puan Zarkarshi. Sekurang-kurangnya ada formula. Daripada langsung tak ada formula, lagi susah lah. Agaknya itu punca timbul cerita akan berlaku rombakan kabinet, kata Puan dalam satu hantaran di Facebook pada hari ini. Mengulas lebih lanjut, katanya, seseorang menteri mesti luar biasa untuk mempertahankan kerajaan perpaduan pada hari ini. Bila jadi menteri, tidak boleh jadi menteri biasa-biasa, mesti luar biasa.
Itulah ramai orang tak mengaku bahwa kerajaan perpaduan ini kerajaan luar biasa. Hebatnya luar biasa. Sebab sampai Puan Zarkasi sendiri pun mengakui bahwa untuk menjadi kerajaan perpaduan ini mesti luar biasa. Jadi lepas ini yang tukar kerajaan perpaduan mesti luar biasa. Kalau jadi biasa-biasa tak payah tukar kerajaan perpaduan. Sebab tuntutan untuk kerajaan perpaduan luar biasa. Tuntutan untuk kerajaan perpaduan itu luar biasa. Menterinya mesti luar biasa. Jadi selepas ini siapapun kerajaan yang tukar kerajaan perpaduan, jaga kamu kalau kamu tidak jadi luar biasa. Jangan nanti rakyat kata Rafizi turun, ringgit naik katanya lagi. Okey. Selain ekonomi yang lesu dan kenaikan harga barangan, ringgit pula terus jatuh dan mencecah paras 4.6 berbanding dolar Amerika Syarikat, iaitu paras terendah dalam tempoh 6 bulan pada tahun ini. Meskipun dibidas oleh pelbagai pihak termasuk pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta daripada pembangkang, Rafizi sekadar berkata dia akan menunggu Bank Negara Malaysia untuk membuat keputusan. Menurutnya, Bank Pusat itu mempunyai pandangan jangka panjang mengenai mata wang tempatan berbanding ahli politik yang mempunyai pandangan jangka pendek. Sebelum ini, Anwar juga dilaporkan berkemungkinan akan memecat menteri dan penjawat awam kanan yang kurang cekap dalam satu rombakan besar-besaran. Bagaimanapun ketika diminta menguraikan kenyataan itu, Anwar menjawab secara sindiran. Kalau ada cadangan, sila tulis kepada saya dan saya akan beri pertimbangan yang sebaiknya, katanya lagi. Dan Nadi Suara Rakyat bergema channel ini. Bye-bye.